Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terus belajar pada hari ini. Alhamdulillah. Bersama-sama dengan anak-anak semua pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Muhammad untuk subjek sains tahun 2. Semua tahun 2 Al-Farabi kan? Betul kan? Okey. Jadi siapa Ustaz Muhammad ni? Ini Ustaz. Nampak gambar Ustaz? Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan, kalau kita tengok kandungan, kita akan fokus kepada unit 1, kemahiran saintifik, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Jadi hari ini, kali ini kita akan fokuskan kepada 3 tajuk utama ini. Okey? Okey. Ustaz ulang, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Baik, alhamdulillah. Seterusnya. Baik, unit 1. Kemahiran saintifik. Okey, jom kita tengok. Apa dibualkan 3 orang pelajar ini? Okey. Abu berkata, anak pokok ini semakin tinggi. Aisyah berkata, tentulah. Bukan Aisyah, Nisa. Nisa berkata, tentulah anak pokok ini membesar. Lalu Ali berkata, bilangan daun juga semakin bertambah. Jadi persoalannya, apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakannya? Apa mereka bertiga sedang lakukan? Baik. Untuk memahami dengan lebih jelas apakah yang dilakukan oleh Nisa, mari kita memahami dengan jelas apa salah satu kaedah yang perlu kita fahami adalah memerhati. Okey. Kita tengok dalam kartun di dalam video ni, Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Jadi ibu Nisa ni berkata, kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Mula-mula kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Lalu adik Nisa dia kata, wah, adunan ini sudah mengembang. Kita bakar dahulu adunan ini. Adik lelaki Nisa kata, wah, sedapnya bau roti ini. Nisa berkata, jangan sentuh, ketuhan ni panas. Jadi ketuhan ni bunyi, ting. Ibu, ketuhan dah berbunyi, roti dah masak ke? Jadi ibunya potong roti tu. Adik Nisa pun makan. Sedapnya roti ni. Nisa kata, yalah, lembut dan gebul roti ini. Jadi semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan melihat perubahan adunan dengan menggunakan mata. Jadi kita melihat dengan menggunakan mata. Menghidu bau roti yang sedang masak. Kita menghidu menggunakan hidung. Merasa roti yang telah masak menggunakan lidah. Memegang roti yang telah masak menggunakan tangan. Dan mendengar bunyi ketuha ting menggunakan telinga. Alhamdulillah. Jadi kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling
dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Kemahiran memerhati. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah gunakan kita 5 panca indera yang utama. Ada berapa? 5. Mata, hidung, lidah, tangan dan telinga. Ada 5 panca indera yang utama yang kita selalu gunakan untuk memerhati dan memahami perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Okey, seterusnya. Kaedah yang kita nak belajar ialah mengelas. Okey, cuba perhatikan dekat hadapan skrin masing-masing. Perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan yang berikut. Ada haiwan apa tu? Ada itik. Ada harimau. Penguin. Kambing. Helang. Dan tenuk. Ada berapa ekor? Ada berapa ekor haiwan? Ada 6 ekor haiwan. Okey. Ciri-ciri anggota badan yang boleh diperhatikan pada haiwan-haiwan di atas adalah seperti berikut. Okey. Kita tengok itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Kita tengok balik. Betul tak? Itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Penguin mempunyai kepak dan berkaki 2. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Helang mempunyai kepak dan berkaki 2. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Jadi Nisa bertanya kepada guru dia, bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan ini? Jadi cikgu dia jawab, kita boleh mengelaskan haiwan ini melalui ciri-ciri sempurna dan berbeza. Apa itu ciri-ciri sempurna? Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang sama dan berbeza. Ciri-ciri yang sama dan berbeza. Okey, kita perhatikan. Ada itik, helang dan penguin. Itik, penguin dan helang mempunyai ciri sempurna, iaitu ciri yang sama, iaitu mempunyai kepak. Okey, kita tengok sebelah. Kambing, tenuk dan harimau. Kambing, tenuk dan harimau berbeza dengan itik, penguin dan helang. Kerana apa? Kerana tidak berkepak, tapi berkaki 4. Betul tak? Okey. Jadi, ada 6 haiwan kita sebut tadi. Itik, penguin, helang, kambing, harimau dan tenuk. Kalau kita perhatikan anggota badan masing-masing, yang berkepak adalah itik, penguin dan helang. Manakala tidak berkepak adalah kambing, tenuk dan harimau. Okey. Kalau kita perhatikan dengan lebih jelas, kita dapat kelaskan pula haiwan-haiwan tersebut menggunakan ciri-ciri yang lain. Kita mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sempurna atau ciri-ciri yang sama dan berbeza yang diperhatikan. Okey, kaedah seterusnya. Teknik seterusnya adalah mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kita tengok perbualan di bawah ini. Adi bertanya kepada Nisa, bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Nisa menjawab, berat saya 24 kilogram. Jadi, dengan menggunakan alat penimbang, tengok bawah ni. Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Okey, jadi Ali pun naik atas alat penimbang tu. Jadi, dia menunjukkan berapa tu? Dia menunjukkan 35 kilogram. Nisa berkata, berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Okey. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza.
Jadi Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Iaitu alat timbang inilah. Alat timbang ini adalah alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Menggunakan ukuran apa? Kilogram. kg. Istilah kita panggil sebagai kg. Iaitu kilogram. Alhamdulillah. Baiklah. Itu saja pada hari ini. Baik, untuk sesi ujian kefahaman, sila klik pautan diberikan dalam kod masing-masing. Boleh minta bantuan ibu atau ayah ataupun penjaga. Baik, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.